Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Saya pasti topik kita hari ini, kalau kita selalu dengarkan seperti mana yang Hawa katakan sebelum kita berehat tadi, kita selalu ambil tahu harta pusaka, mak ayah yang meninggal, suami yang meninggal. Tapi jarang-jarang kita bincangkan tentang harta wanita yang meninggal. Mungkin Hawa sejujurnya pernah terfikir ataupun tidak sebenarnya kalau kita tak buat topik ni? Kadang-kadang terfikir juga Fahrin kena buat wasiat, tapi nantilah dulu benda tu ditangguh-tangguh. Masalah-masalah kita sebenarnya. Okey, tapi sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita hari ini dan mencukir pelbagai persoalan mengenai isu wanita yang meninggal, hartanya milik siapa? Saksikan laporan ini terlebih dahulu. Isu perebutan dan pertikaian harta pusaka antara isu yang menjadi punca masyarakat sering bertelingkah sesama sendiri dan ianya seolah-olah telah menjadi lumrah kehidupan. Perebutan harta, hutang tidak berbayar dan hukum faraid yang tidak dapat dilaksanakan adalah antara perkara berkait rapat dengan masalah harta pusaka. Ada juga harta pusaka yang dibekukan kerana sesetengah individu, terutamanya wanita, gagal merancang pewarisan harta kepada waris-waris yang ada. Berdasarkan statistik Amanah Raya Berhad, rata-rata hanya 42% daripada 981,400 pewasiat mendaftarkan wasiat ialah wanita. Kesedaran wanita dalam membuat perancangan pewarisan masih rendah meskipun ramai di antaranya yang sedar akan kepentingan melindungi pewaris yang ditinggalkan. Satu kes yang tular dahulu di mana anak-anak kepada seorang wanita tidak menghiraukan ibu mereka ketika masih hidup. Namun selepas kematiannya, berlaku perebutan harta atas alasan tiada wasiat yang pernah dibuat untuk dibahagikan. Berpunca dari kesilapan yang tidak merancang awal mengenai pentadbiran harta pusaka, ternyata telah membawa masalah buat para waris. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran wanita dalam memastikan pembahagian aset mereka dilakukan dengan betul? Siapakah yang lebih berhak jika tiada wasiat yang dibuat? Laporan yang membuka tirai topik perbincangan kita pada hari ini. Memang semua orang tahu penting sebenarnya untuk membuat wasiat perancangan harta, tetapi Betul? Sejauh mana tindakan itu, sejauh mana mereka tahu kepentingan itu. Untuk kita sama-sama pelajari, untuk kita sama-sama ambil ilmu, teruskan bersama kami. Betul, Hawa. Okey, baik. Hari ini kita ada tetamu yang cukup berkredibiliti bersama dengan kita. Kita bersama dengan seorang peguam syariah iaitu Tuan Faisaluddin bersama dengan kita di talian panggilan video dan juga perunding kewangan Encik Samsudin Kadir. Assalamualaikum kedua-dua tetamu online kita pada hari ini. Apa khabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Okey, Alhamdulillah. Di rumah pun mereka berdua tetap segak untuk berkongsi ilmu dengan kita. Ya, terima kasih kerana bersama kami. Baik, kita boleh mulakan dulu dengan Tuan Faisal. Tuan Faisal, memang semua orang tahu tentang betapa pentingnya buat wasiat ni, betapa pentingnya untuk mewariskan harta, untuk buat perancangan. Tetapi hari ini skop yang kita akan bincangkan adalah dalam kalangan wanita. Kenapa begitu penting untuk wanita ni ambil tahu tentang pewarisan harta ini, Tuan? Fahrin dan juga sahabat bersama juga dengan penonton semua ya. Biasanya kita ni sebagai seorang suami, kita selalu ingatkan isteri kan. Tetapi jarang-jarang kalau ada isteri yang kata, "Bang, saya nak bagilah harta saya kepada abang." Tapi itu sebagai mukadimah, tapi tidak ya begitu. InsyaAllah ya. Jadi begini ya, sebab bila kita tidak membuat sesuatu urusan pembahagian sewaktu kita sihat, sewaktu kita masih lagi hidup di dunia ini, ianya bukan sahaja dapat menyelesaikan banyak masalah, tetapi ianya juga dapat membantu waris-waris menguruskan harta selepas kita meninggal dunia nanti. Jadi sebab itu dalam topik yang kita bincang hari ini, kalau wanita, kalau isteri, kalau orang perempuan meninggal dunia, ke mana hartanya?
Dahlah dengan rantai panjang, belang apa semua kan, dengan kereta besar. Sebab sekarang orang perempuan tak macam zaman dahulu-dahulu. Orang perempuan sekarang ni ramai yang berjaya, ramai yang hebat-hebat, berjawatan tinggi, besar, berpendapatan yang banyak. Silap-silap hari bulan, ramai isteri-isteri yang punya pendapatan jauh lebih tinggi daripada suami. Betul? Jadi dalam betul ya? Betul Farin kan? Betul. Jadi dalam hal begini, elok dan moleklah kita ikut panduan yang ditetapkan oleh agama. Nanti kita akan ada penasihat kewangan. Apa perkara yang perlu dilakukan. Cuma dari segi agama Islam, apabila kita ni dah makin berumur, banyak harta dan sebagainya, usia kita ni boleh dikira ya, berapa hari lagi sebagainya, eloklah kita berbuat apa-apa yang telah digalakkan oleh Islam. Antaranya kita kalau ada nak buat wasiat, nak sedekah, wasiat kepada rumah anak yatim, nak wasiat kepada masjid sebagainya untuk wakaf kubur, buat dahulu. Kemudian kalau kita nak agihkan harta kita, rumah kita yang banyak itu kepada anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, namakan sekurang-kurangnya atau membahagikan terus. Kemudian kepada suami, janganlah lupa. Suami itu teman kita di waktu susah dan di waktu senang. Bagilah dia juga kan bahagian. Begitu juga dengan mak ayah kita ni, kalau hidup lagi, mereka ni bersusah payah membesarkan kita. Tapi sekiranya kita tak sempat, katakanlah kita pun tak tahu ajal maut kita ni bila. Dalam keadaan tiba-tiba kita meninggal dunia, tak sempat nak buat apa-apa. Jangan risau, insya-Allah hukum syarak dan undang-undang tu ada, iaitu ada yang dipanggil sebagaimana pembahagian mengikut faraid, pusaka, ada juga pembahagian yang dibagi secara sama-sama, maknanya sama-sama suka dan setuju. Ada juga yang dipanggil kalau orang kata konsep harta sepencerian, kalau suami kita nak menuntut harta kerana semua harta-harta dia, sebab dia sayang sangat, dia cinta sangat dengan isteri dia, dia tahu isteri dia tak ada sakit, tak ada apa, dia yang stres, dia yang cari kerja, jadi dia rasa eloklah semua harta aku ni aku letak atas nama isteriku. Tapi rupa-rupanya kuasa Allah itu, dia yang stres tu yang hidup panjang, tetapi isteri dia yang sihat itu yang dijemput dahulu. Jangan risau, ada kaedah yang diberi nama harta sepencarian. Boleh buat, itu semua boleh kita tuntut di mahkamah ya. Okey. Baik Tuan Faisal. Kita akan perhalusi pembahagian itu ataupun kategori-kategori pembahagian itu, tapi kita nak tanya pada Cik Samsudin sebagai perunding kewangan. Kita nak menyedarkan kepada wanita betapa pentingnya tentang wasiat ini dan kenapa mereka harus lakukan lebih awal. Jangan nak tunggu-tunggu. Mungkin ada juga perancangan-perancangan lain yang harus mereka buat. Okey, baik. So, satu daripada perkara yang wanita perlu tahu adalah tentang faraid lah. Jika apabila wanita itu meninggal dunia, siapa yang akan mewarisi hartanya. Kalau wanita itu berkahwin dan tidak mempunyai anak, secara sahnya suami dia akan dapat separuh daripada hartanya. Maksudnya kalau dia berkahwin dan tak ada anak ya, maksudnya kalau berkahwin tak ada anak, maknanya suami akan dapat 1/2 daripada keseluruhan harta dia. Dan bagi mana wanita yang berkahwin dan mempunyai anak maksudnya dia ada anak kandung dan dia meninggal dunia, maka suami dia akan dapat 1/4 iaitu 25%. 25% akan jadi hak milik suami dia ya. Ini yang wanita perlu tahu dululah, kalau dia bercerai, ke mana harta dia. Kalau dia tak ada anak, contohnya seorang wanita yang tidak berkahwin sepanjang hidup dia, harta dia akan pergi kepada ibu bapa dia. Tapi kalau bapa dia dah tak ada, dia akan pergi ke ibu dia dengan adik-beradiknya. Jadi dengan dia mengetahui tentang situasi faraid ini, dia dapat membuat persiapan awal dengan membuat wasiat tadi, macam seperti mana Tuan Peguam bagi tahu tadi. Dia nak perancang untuk pencen dia dalam kubur pun boleh, dan juga untuk nak bagi kepada waris-waris dia tersayang, termasuk anak dia ke adik-beradik, suami dan sebagainya, mengikut yang dia mahukan. Ya. Begitu rumit, sebab itu perlu ada perancangan ya Encik Syamsuddin, supaya tak adalah pertelingkahan ataupun konflik di kemudian hari. Betul. Kalau kita melihat kepada situasi wanita ini, mungkin akan berlaku satu situasi isteri meninggal dan juga mungkin wanita bujang yang meninggal ataupun isteri yang meninggal, mungkin janda tidak ada anak dan sebagainya, bagaimana. Tapi tak apa, kita juga ingin berkongsikan dengan anda soalan-soalan yang dikongsikan oleh penonton-penonton kita. Mereka sendiri ingin tahu, mereka sendiri ingin bertanya kepada wanita ini dan juga tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita dengarkan soalan-soalan mereka.
Soalan saya ialah, jika si isteri ada membeli rumah sebelum dia berkahwin dan selepas kematian isteri, adakah suami berhak ke atas rumah tersebut? Saya ada satu soalan. Sebagai contoh, seseorang isteri ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak, dia meninggal dan harta sepencarian bersama bekas suami itu, adakah harta-harta yang ditinggalkan oleh wanita tersebut akan diberikan kepada bekas suami ataupun diberikan kepada keluarga? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau seorang wanita tu anak yatim piatu, dia masih bujang dan tinggal bersama mak saudara dan bapa saudara dia. Tetapi bila dia meninggal, siapakah yang berhak untuk mendapat harta peninggalan arwah? Hai, saya nak tahu kalau wanita tu meninggal dan dia punya anak angkat ataupun anak tiri, adakah mereka layak untuk mendapat harta setelah kematian ibu? Baik, soalan-soalan itu cukup menarik yang kalau tak dibangkitkan mungkin kita sendiri tak sedar. Okey, baik, ini mungkin kita boleh ajukan kepada Tuan Faisal lah beberapa siri soalan yang berbeza-beza. Mungkin kita boleh kupas satu persatu memberi pencerahan. Bermula dengan isteri ada membeli rumah sebelum berkahwin. Jadi jika selepas kematian si isteri, adakah suami berhak ke atas rumah tersebut? Mungkin kita mulakan dengan soalan dulu, Tuan Faisal. Silakan. Okey, jawapannya ya, Fahrin dan juga Hawa dan juga yang penonton yang membuat soalan tadi, dia berhak ya, suami kalau ikut hukum faraid, ikut pusaka, dia berhak kepada harta peninggalan arwah isteri dia. Walaupun arwah isteri dia katakanlah memperolehi harta tu waktu dia bujang kan, kerja kan, ataupun harta tersebut mungkin harta yang pusaka daripada atuk dia ke nenek dia ke mak dia, tapi bila dah atas nama dia, rumah tersebut dah didaftarkan atas nama dia, memang nama dia sebagai pemilik berdaftar dan kemudian berkahwin dengan suami dia, ajalnya tak lama, maka itu adalah harta arwah yang boleh diparaidkan dan penerimanya suaminya yang sedia ada. Itulah jawapan dia. Walaupun sebelum ni Tuan Faisal, suami tu tak ada kena-mengena pun dengan pembelian rumah tu, bagi duit ke apa, pun tetap boleh menjadi hak harta pusaka kepada si suami Ya, boleh. Okey, baik. Katakanlah saya bukan nak membuat satu analogi lain pula. Katakanlah mak ayah arwah isteri kita tadi hidup lagi ya. Dan dia kata ini dia bagi hadiah kepada anak dia kan, anak perempuan dia, atas usaha dia sebagai seorang mak ayah, dia sayang dengan anak perempuan. Tapi yalah maklumlah kadang-kadang ada mak ayah ni mertua yang tak berapa rapat dengan menantu kan. Jadi timbul macam-macam syakwa sangka dan prasangka. Seeloknya tak perlu dibangkitkan. Maknanya rumah tersebut adalah milik dah boleh difaraidkan kepada suami dia. Tapi mungkin kerana marah sangat dia tak nak langsung menantu dia terima kan. Jadi dalam hal begini, katakanlah ada masalah, biasa mak ayah, maknanya mak ayah si mati tadi boleh buat tuntutan di mahkamah. Contoh dia buat satu deklarasi nak tarik balik hibah ke yang diberikan kepada arwah anak dia, ataupun beberapa perkara lain. Cuma tak sesuai dan tak molek orang kata. Harta arwah ni elok diselesaikan dengan cara baik supaya arwah di alam sana tu pun dapat hidup dengan aman. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Cik Samsudin, Hawa ada soalan ni Cik Samsudin tentang wanita ni. Kalau tadi yang kita bincangkan ya, Cik Samsudin dan juga Tuan Faisal adalah dalam kalangan mereka yang berkahwin ataupun pernah berkahwin. Tetapi bagaimana pula dengan wanita bujang belum berkahwin tetapi anak yatim piatu tetapi tinggal dengan makcik dan pakcik, siapa yang berhak ke atas hartanya? Okey, secara asasnya kalau kita tengok, sebab dia tak ada mana waris ke bawah pun tak ada, anak pun tak ada, jadi ibu bapa dia pun dah meninggal. Dia biasanya kalau tak ada anak, kita tengok ibu bapa dia tak ada, kita tengok adik-beradik dia. Dalam kes ni adik-beradik tak ada. Kalau adik-beradik tak ada, kita tengok sebelah ayah dia. Sebelah ayah dia, maknanya atuk pun dia juga. Dan satu lagi adalah adik-beradik ayah dia. Yang tak ada, yang mak saudara, yang pak saudara tu belah mana tu. Kalau belah mak dia tak layak. Dia sebelah ayah dia, sebelah ayah. Jadi dia akan pergi ke sebelah ayah dia. Maknanya pak saudara, mak saudara sebelah ayah dia. Ayah dia berhak ke atas harta. Bukannya sebelah mak dia. Contohnya yang jaga dia ni, yang dia duduk bersama dengan
adik-beradik mak dia dengan adik-beradik ayah dia, adik-beradik mak dia, baik yang perempuan baik yang lelaki, dua-dua tu tak berhak, dia sebelah ayah. Dia yang berhak harta kita ni sampai ke sepupu kita sebelah ayah kita, tapi yang lelaki lah. Contohnya dalam kes yang ni, yang kes benar berlaku, dia berkahwin, tak ada anak, tak dikurniakan anak. Lepas tu isteri dia dah meninggal dulu, tinggal dia. Adik-beradik pun tak ada sebab dia tunggal. Mak ayah dah mati, adik-beradik ayah dia pun dah mati. Kecuali ada sepupu dia, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi harta dia akan diambil sepenuhnya oleh sepupunya yang lelaki tu. Okey. Maknanya harta kita ni dia boleh pergi sampai ke sepupu lelaki sebelah ayah kita. So galuh dia macam tu dia memang panjang, terlalu padat kita nak cakap, tapi situasi-situasi inilah yang perlu kita ambil tahu untuk hari ini. Mungkin secara ringkas dan padat, mungkin asas-asasnya kita perlu tahu. Okey, baik, soalan ni kita tak boleh ketinggalan kerana penonton dah tanyakan tadi. Dua situasi, satu tentang berstatus janda tidak mempunyai anak, adakah harta itu boleh pergi kepada bekas suami atau keluarga, dan juga tentang anak angkat atau anak tiri, adakah mereka layak untuk dapat harta pusaka ini ataupun tidak? Tuan Faisal. Baik, soalan yang pertama tu, walaupun katakanlah dah bercerai, janda dia meninggal dunia kan. Jadi kalau dia nak tuntut harta pusaka kepada arwah janda dia, tak boleh. Apa yang dia boleh tuntut adalah dia membuatkan tuntutan harta sepencarian. Jadi dia kena buat tuntutan tu di mahkamah lah. Dia kena bawa bukti sebagaimana yang sepatutnya, apa sumbangan dia untuk memperoleh harta tu, apa saksi-saksinya, dan hakim akan putuskan. Kalau cukup bukti apa semua tu, maka hakim benarkan tuntutan dia dan berapa jumlahnya yang dia dapat. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi dari segi faraid, tak adalah ya. Dah tak ada hubungan, dah berpisah, maka tak ada apa-apa hubungan ya. Berkenaan dengan anak angkat dan juga anak tiri. Nombor satu, anak angkat. Anak angkat ni, itulah kalau kita ni ditakdirkan oleh Allah tak berkemampuan untuk melahirkan zuriat akibat kesihatan dan sebagainya. Ramai juga pasangan yang mengambil anak angkat, termasuk juga mana-mana perempuan yang tak ada berkahwin tapi dia ambil anak angkat. Harta dia banyak. Macam mana dia nak bagi kepada anak angkat ni? Buat wasiat ataupun buat hibah waktu hidup. Sebab apa? Bila kita meninggal, kita tak sempat buat wasiat, tak buat hibah, anak angkat tadi tak dapat apa-apa sebab dia tak ada hubungan dengan kita. Dari segi pertalian darah, dari segi kekeluargaan, dari segi perkahwinan. Itu anak angkat ya. Jadi buat wasiat, bagi hibah, bagilah anak tu kita bela daripada kecil, dia dah jaga kita sampai kita tua, dah macam anak kita. Jangan kita zalimi dia. Bagi sedikit pun tak apa. Apa yang digalakkan dalam Islam 1/3 sahaja. Lebihnya bukan yang lain ya. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah berkenaan dengan anak tiri tadi. Anak tiri tu kalau bukan anak kita, anak kandung kita, dia anak tiri, dia tak ada hak langsung lah. Jadi sama statusnya, dia kena bagilah macam kalau sayang sangat dengan anak tiri tu sebab dia tu adalah anak suami kita kan. Dan dia bila suami kita meninggal, anak tiri kita lah yang jaga kita macam anak sendiri. Macam jadi kalau boleh bagilah 1 kilo 2 gelang di tangan tu. 1 kilo 2 ya Tuan Faisal? Mana yang ada kan. Okey, Tuan Faisal, minta maaf saya nak mencelah. Ringkas saja sebelum kita nak tanyakan soalan kepada Cik Samsudin. Antara wasiat dan faraid tu bermakna faraid akan berkuat kuasa seandainya wasiat tak ada, betul? Betul. Bukan dia bila kita meninggal ni ya. Bila kita meninggal dunia, mahkamah ataupun dari segi undang-undang dia akan tanya, si mati ni ada wasiat tak? Kita dahulukan wasiat. Si mati ni ada hutang tak? Ada hutang, kita selesaikan hutang. Dah semua selesai, dah tak ada apa-apa hutang jenazah, hutang dengan manusia, hutang dengan Allah SWT. Kemudian tidak ada dah wasiat, kemudian tak ada dah tuntutan harta sepencarian oleh bekas pasangan ataupun pasangan yang waktu hidup. Barulah baki itu dibagikan secara faraid ataupun ikut undang-undang. Baik, Tuan Faisal. Pelbagai situasi ya, tetapi ini antara situasinya juga dia mengenai duit insurans di mana ada pelajar wanita meninggal akibat kemalangan dan insurans nyawa tidak diwasiatkan dan bekas suami menuntut duit insurans itu. Cik Samsudin, boleh ulas Cik Samsudin? Duit insurans ni dituntut oleh bekas suami pasal dia tak namakan dia punya pewaris tu. Okey, sebab dia tak namakan, dia tengok dia sebenarnya kalau takaful dia akan difaraidkan lah sebab dia tak letak sebagai hibah. Kalau dia insurans, kalau ikut fatwa, dia
sebab dia haram syur nyawa. Jadi yang dia boleh ambilnya adalah jumlah yang disumbangkan oleh wanita itu semasa hidup ke insurans tu. Jumlah itu akan difaraidkan. Contohnya dia bayar RM200 sebulan walaupun dapat RM100,000. Dia bayar selama mungkin 10 tahun, lebih kurang RM24,000 yang dia bayar. Yang boleh difaraid hanya RM24,000 saja. Ya, tapi kalau dia tak mampu, dia sebab dia insurans. Sebab insurans dia tidak tak syariah compliant lah. Dia kalau takaful ni apa-apa pun bagi wanita yang menerima ataupun suami yang menerima duit, kena tengok dulu. Yang isteri kita tu apabila dia meninggal, dalam takaful tu dia letak hibah ke dia letak penama. Kalau hibah tu jadi hak milik kita seorang. Kalau contoh dia letak hibah nama suami, mana kalau isteri meninggal, duit tu jadi hak milik kita seorang. Tapi kalau dia letak penama, dia sama je. Letak penama dengan tak letak lebih kurang sama, iaitu kena faraidkan. Ya, walaupun dia letak penama sebagai suami tu kena ambil duit tu kena faraidkan, maknanya bagi kepada waris si mati iaitu isteri, termasuk ayah dan ibu kandung isteri jika masih ada. Baik, itu mengenai insurans dan bagaimana untuk kita faraidkannya. Terima kasih Cik Syamsuddin. Tuan Faisal, secara ringkasnya masa pun mencemburui kita. Boleh Tuan Faisal kongsikan, kadang-kadang wanita ini rasa tidak penting untuk menguruskan harta, terutamanya kalau mereka bujang ataupun tidak mempunyai anak. Secara rumusannya, kenapa begitu penting untuk kita mewariskan harta, tidak kisah usia berapa pun? Okey begini dia punya alasan mudah saja. Saya simpulkan begini. Nombor satu, kita hidup ni tak lama. Semua orang akan meninggal dunia. Tapi waktu kita hidup ni Allah kurniakan kita rezeki. Jadi waktu kita ada rezeki ni, kita kena pastikan macam mana rezeki yang kita ada ni dapat membantu kita di alam sana. Yang pertama, yang kedua, dapat memudahkan pengurusan kita punya harta ni selepas kita tiada. Pun begitu, katakanlah kita dah buat wasiat, kita dah buat hibah, kita dah buat semua-semua, alhamdulillah. Tapi katakanlah kalau kita tak sempat, di tak tala kita langsung tak ada waris, kita ni sebatang kara, tak ada mak, tak ada ayah, semua tak ada, dah cari-cari sebagainya pun tak ada. Yang ada mungkin anak tiri, anak angkat sebagainya, itu pun kita tak sempat nak bagi apa-apa. Jangan risau, dalam Islam kita ada nama institusi yang diberi nama Baitul Mal. Baitul Mal ni adalah penerima yang terakhir. Kalau orang yang tak ada waris, orang Islam tak ada waris, maka Baitul Mal lah yang berhak untuk mengambil harta pusaka arwah si mati tadi. InsyaAllah Baitul Mal akan buat perkara-perkara yang akan mendatangkan keuntungan dan menjadi infak pula, bukan saja kepada InsyaAllah Islam, tetapi kepada si mati tadi, kepada arwah. Baik Tuan Faisal. Memang masa sangat mencemburui. Banyak yang kita nak tahu, banyak kita nak kongsi dan dah kongsikan. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Faisaluddin dan juga Encik Syamsuddin Kadir kerana berkongsi dengan kita mengenai harta pusaka ataupun wanita yang meninggal ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita di atas talian video. Dan kepada para penonton wanita hari ini, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.